Wah, seronoknya buku ni. Tak sabar nak habiskan. Dah masuk waktu solat Zuhur. Kita kena utamakan suruhan Allah. Sidang penonton. Beradanya saya di sini bukan nak menceritakan tentang novel, tetapi saya nak kongsikan perkara yang boleh menggemukkan pahala kita. Pernah tak kita tertanya, apakah pentingnya solat? Mari saya ceritakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar sekalian, solat ialah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Pandai sungguh sidang penonton sekalian. Solat mampu membuatkan diri kita supaya sentiasa menghargai masa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-As ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sidang pendengar, setiap saat yang kita bazirkan, setiap saat yang kita lekakan di atas muka bumi Allah, terlakar detik hitam di akhirat. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah amalan terbaik?" Kata baginda, "Solat di awal waktu." Maka sidang pendengar sekalian, kalau ingin berjaya dunia dan akhirat, perbaiki solat. Saya ingin menceritakan sebuah kisah iaitu peristiwa Isra' Mi'raj. Yang pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan solat 50 waktu sehari semalam kepada Rasulullah. Baginda menerima perintah itu dan ingin kembali ke bumi. Tetapi di langit ke-6, baginda bertemu Nabi Musa alaihi salam lalu ditanya mengenai perintah yang diberikan oleh Allah kepada baginda. Lalu baginda menjawab, perintah untuk salat sebanyak 50 waktu sehari semalam telah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam pun menasihatkan Rasulullah untuk bertemu kembali Allah untuk mengurangkan lagi bilangan rakaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berulang kali bertemu Allah Subhanahu wa taala sehingga jumlah tersebut berkurang menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bertemu Nabi Musa alaihi salam yang mencadangkan agar jumlah itu dikurangkan lagi. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah berulang kali memohon keringanan kepada Allah sehingga aku berasa malu. Aku redha dan menerima perintah tersebut." Kemudian Nabi SAW kembali ke bumi dengan membawa perintah solat 5 waktu itu. Semua waktu solat hanya diwajibkan 2 rakaat sahaja, kecuali maghrib 3 rakaat dan pada waktu awal solat diperintahkan wajib. Selepas berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mendapat wahyu agar 3 waktu solat iaitu Zuhur, Asar dan Isyak ditambah 2 rakaat setiap satu sehingga menjadi 4 rakaat. Waktu solat maghrib dan subuh kekal dengan 3 dan 2 rakaat. Begitulah secara ringkasnya tentang sejarah solat yang dititik mulakan dari peristiwa Isra' Mi'raj. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, bagaimanakah sekiranya Rasulullah SAW tidak mahu bersusah payah berulang kali bertemu Allah dan meminta waktu solat dikurangkan? Sehingga hari ini, pada waktu solat yang 5 waktu ini sahaja, kita masih malas, melengahkan bahkan enggan mendirikan solat. Sedangkan hikmah dan ganjaran pada solat itu sangatlah besar. Oleh sebab itu, di dalam laungan azan adanya lafaz, "Hayya 'alas salah." Marilah menuju kejayaan. Tinggalkan segala kerjamu. Pergi menunaikan solat dan Allah yang atur hidupmu. Kalau ada orang yang tidak mahu beribadah, apalagi solat, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Dalam surah Al-Anfal ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum.
Sungguh orang yang masih mempunyai iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani melalui sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man taraka salata," siapa yang meninggalkan solat, muta'ammidan, sengaja meninggalkan solat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi, ayo sama-sama kita perbaiki diri kita. Ingat, masa itu emas. Jangan sesekali melengahkan solat dan jangan sesekali meninggalkan solat. Solat dijaga, iman terpelihara. Tuntutan syariat memperkasa jiwa. Amanah Allah wajib dijaga. Amalan soleh menuju ke syurga. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.